Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tentang pengertian iman, makna iman, takrif iman. Setelah kita bincang takrif Islam. Iman itu ialah tasdiq, membenarkan, i'tiqad, percaya seteguhnya dengan hati kepada apa yang diketahui yang ianya daripada dinil Islam, agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta iqrarnya dengan lidah dan disertakan dengan amal, yang disebut dengan at-tasdiq bil jinan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Percaya dengan hati, mengaku dengan lidah dan beramal. Dikumpulkan semuanya. Seluruh ajaran Islam yang kita baca 2 minggu yang lalu. Tasdiq itu membenarkan, membetulkan dengan hati, betul, percaya betul dan benarnya. Mestilah juga menerima dengan redha, serta redha dengan semuanya. Tidak ada ingkar dan perasaan ragu, serta tidak menjuruk-jurukkan kepercayaannya. Dengan makna percaya dengan rela hati, tak engkar sedikit pun semua ajaran Islam itu. Bukan dengan paksaan. Bukan orang paksa kita, tidak. Rela hati kita sendiri. Hati ni orang tak boleh paksa. Perasaan orang tak tahu, Tuhan dia tahu. Dan tidak boleh menjuzuk-juzukkan iman itu. Kalau iman itu disebut rukunnya 6, disebut cabang-cabangnya yang asas dalam perkara iman. Tak boleh pakai ilmu matematik. Ilmu matematik kalau 6 tolak 1 tinggal 5 lagi. Iman ni 6 tolak 1 kosong. Tak dia terima. Mesti semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Surah An-Nisa ayat 65. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman pada hakikatnya, sehingga mereka menjadikan kamu hakim, bukan hakim, terhadap perkara yang mereka berselisih di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keraguan terhadap apa-apa keputusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima sepenuh keputusan Nabi SAW bila Nabi selesaikan masalah. Nabi jadi hakim dengan hukum Allah Ta'ala. Tak ada ragu, terima hukuman Nabi. Setengah ulama tafsir menceritakan sebab turun ayat ini apabila seorang
Yahudi berbalah dengan seorang munafik. Orang munafik ni orang yang pura-pura Islam. Apa dia Islam? Yahudi tahu bahawa Nabi SAW adalah Nabi. Kamu tak beriman. Tak ikut. Kalau Nabi jadi hakim, adil. Dia tahu. Lalu si Yahudi ni minta supaya bicarakan di depan Nabi SAW. Cara depan Nabi, keputusannya berpihak pada Yahudi. Memang Yahudi betul, pihak pada Yahudi. Satu riwayat lain mengatakan ada barang hilang, barang mesti buah dalam bekas guni gandum, guni itu tembuh. Tembuh. Pencuri ini bawa, dia sembunyikan kat rumah Yahudi. Jadi nampak gandum tu tuju ke mak Yahudi lah. Bukan barang dia. Betul kau? Yahudi mengatakan bahawa bukan dia ni, dia tidak. Tak tu. Cara depan Nabi. Dan dengan petunjuk Allah Ta'ala, Nabi berpihak pada Yahudi. Lalu munafik ini tak puas hati, ajak pergi sana Abu Bakar. Jumpa sana Abu Bakar. Abu Bakar kata, dah Nabi buat keputusan, aku tak boleh betul lah. Lepas tu, dia buat sana Umar. Umar kata, nanti dulu. Masuk dalam rumah sekejap, waktu ambil pedang. Lari ketakutan. Itu ceritanya. Jadi, seseorang yang beriman itu mesti terima keputusan Nabi dalam penghakiman dengan tidak ada ragu sedikit pun. Itulah hukum Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Surah Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, tak ada ragu. Jelas ayat ini mengatakan orang yang beriman itu tidak ragu dalam hatinya. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Ditafsirkan oleh ulama. Syak ni separuh percaya, separuh tak. Zan ni banyak percaya, tak ada juga tidak percaya. Waham ni banyak tak percaya pada percaya. Ada tak percaya, sikit. Tak boleh. Tak ada ragu sedikit pun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hanya mereka yang apabila disebut Allah, terus gerunlah hati mereka. Dan apabila dibaca pun mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhan sahaja mereka bertawakal, berserah. Mereka mendirikan sembahyang, berbelanja daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang-orang beriman dengan sebenarnya. Ayat ini merangkumi segala aspek yang disebut tadi. Iaitulah, bukan sahaja dia mengaku Islam, hati dia percaya, tak rasa ragu sikit pun. Bila sebut Allah, rasa takut hati dia. Perasaan dia gerun pada Allah. Bila baca ayat-ayat Allah, iman dia bertambah. Dan serah diri pada Allah Ta'ala. Dia semayang, membelanjakan harta, tunaikan kewajipan, amal yang soleh. Berdasarkan kepada yang tersebut di atas, maka pendapat Mu'tazilah dan Khawarij yang menjadikan amal sebagai syarat iman adalah ditolak. Oleh kerana itu, orang yang mengerjakan maksiat masih dianggap beriman selagi hatinya masih percaya. Dan tidak ada tanpa tanda-tanda engkar.
Pendapat Mu'tazilah inilah mereka yang berpahaman selalu falsafah sangat. Diasalkan oleh Wasif bin Atha Al-Ghazali, murid pada Hasan Basri. Itu Mu'tazilah. Apabila Hasan Basri mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar, orang Islam buat dosa besar, dia adalah beriman. Iman dia tak batal. Masuk syurga tak kekal dalam neraka. Puak-puak Khawarij ini ialah yang berperang dengan Sayyidina Ali, berperang dengan Muawiyah. Tak terima belaka dua-dua ni. Keras puak-puak ni. Puak-puak ni orang buat dosa besar, kafir. Buat dosa besar, kafir. Itu puak Khawarij. Jadi Mu'tazilah ni ambil tengah. Dia kata Islam dok, kafir dok, kekal dalam neraka. Khawarij kata kafir, kekal dalam neraka. Jadi ahli sunnah kata sama juga mazhab Syiah yang ikut mazhab Salaf mengatakan bahawa orang mukmin yang buat dosa besar masuk neraka pun tak kekal, masuk syurga pula. Ini berlainan dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah ni ditolak, Khawarij ditolak. Walaupun dia berdalil dengan Quran. Mu'tazilah berdalil dengan akal. Khawarij berdalil dengan hadis, dengan Quran dengan hadis. Antaranya la yazni zani wa huwa mu'min. Orang berzina atau berzina kalau dia beriman. Menandakan bahawa orang buat dosa besar jadi kafir. Pendapat dia ditolak kerana sabit dalam hadis mereka yang berzina ni dihukum disemayang jenazahnya oleh para sahabat. Dan Nabi mengatakan diterima taubatnya, dia kena hukum hudud. Menandakan dia tidak kafir. Ini ada hadis-hadis. Ayat Al-Quran pun banyak menceritakan perkara itu. Mu'tazilah pakai akal. Islam dok, kafir dok. Jadi dua pendapat ni ditolak. Jadi pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dan mereka yang sependapat dengannya, mazhab-mazhab lain, ialah mereka yang tak ada ragu terhadap Islam. Walaupun dia buat dosa besar, tak jadi kafir. Ini jelas. Ya. Sementara itu pendapat Murji'ah yang mengatakan iman itu tasdik dengan hati dan iqrar sahaja, dengan tidak payah beramal dikira salah. Begitu juga mereka yang mengatakan Murji'ah, golongan Murji'ah. Murji'ah ni orang yang percaya dengan hati, ikrar dengan lidah, tak beramal pada apa. Ini juga mazhab salah ni. Ilmu salah, tafsir iman dia salah. Dikira salah kerana Allah menyebut bahawa iman itu beriringan dengan amal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Suratul Kahfi ayat 107. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Disebut beriman dan amal yang soleh. Dua sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Suratul An'am ayat 82. Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, bagi mereka keamanan dan mereka orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Ini dalil pada untuk menolak Murji'ah. Pendapat Karramiyah yang mengatakan iman itu hanyalah ikrar dengan lidah sahaja, dikira salah juga. Karramiyah ni ajaran sesat yang kita baca dulu. Kepercayaan dia orang ikrar, dia mengaku dia Islam, iman dia adalah walaupun tak beramal, ikrar dengan lidah cukup. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Suratul Hujurat ayat 14. Maksudnya orang-orang Arab Badawi berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katalah kami telah Islam." Kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa iman itu percaya dengan hati. Mengaku dengan lidah Islam saja, zahir. Islam itu amalannya zahir, iman itu percaya
dan hati. Ini Allah Ta'ala turun ayat pada orang Badui yang datang nak minta zakat, nak minta sumbangan. Mengaku dia pun beriman juga. Allah Ta'ala dedahkan. Mereka berkata, kami telah beriman. Beritahu mereka, kami telah Islam. Kerana iman mula dalam hati kamu. Dia dedahkan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 8. Maksudnya, di antara manusia itu, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang beriman. Awas Al-Baqarah dah sebut dah, orang munafik. Orang munafik ini mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuhan dedahkan mereka tak beriman. Cakap saja. Menunjukkan iman itu mesti ada kepercayaan hati. Juga iman itu tidak sah jika apa yang telah disediakan itu tidak menepati syarat. Seperti orang-orang yang beriman dengan taghut, sekalipun dia beriman juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitulah golongan ahli kitab dan golongan musyrikin. Yang percaya pada Allah Ta'ala, tapi percaya pada padri-padri dia, pendeta-pendeta dia, orang jahiliah. Ada yang percaya pada Allah, tapi percaya pada pemimpin dia yang ada kuasa banyak Allah juga. Allah Ta'ala dedahkan kerana dia membatalkan imannya dengan syirik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina lahumul la'nah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Surah An-Nisa ayat 51-52. Maksudnya, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang beri bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada apa yang disembah. Tidak mereka percaya kepada yang disembah selain daripada Allah dan Taghut. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Barang siapa yang dilaknat Allah, nasib kamu sekali-kali tidak akan memperolehi penolong baginya. Iaitulah pemimpin ahli kitab yang datang dari Madinah pergi ke Mekah untuk mengapi-ngapikan orang musyrikin supaya memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana puak-puak pemimpin Mekah kata mereka ni ahli kitab, ulama-ulama kitab. Dia tanya dia, mana betul antara kita dengan Muhammad? Tanya dia. Lalu mereka kata, kamulah betul, Muhammad tu salah. Padahal dia ahli kitab. Dia baca dalam kitab dia. Tanda kenabian tu ada. Dia sanggup ni golongan al-maghdub alaihim yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan ditubuhkan pada tentera Ahzab. Gabungan Yahudi, gabungan musyrikin. Kabilah-kabilahnya. Menyerang Madinah. Peristiwa Ahzab yang terkenal. Dibinasakan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam tara alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 60. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, mereka hendak berhakim kepada Taghut. Padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh. Ini satu kumpulan orang munafik yang ada kes untuk dibicarakan. Dia tahu kalau bicara dengan Nabi, Nabi akan hukum dia. Tak pihak pada dia. Lalu dia ajak serta di hakim Taghut. Hakim pemimpin jahiliah. Ini menandakan dia tidak beriman. Walaupun dia mengaku dia orang Islam juga. Ini kalangan orang munafik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah akhir hayat Nabi SAW. Permulaan sakit. Tanggal
tanggal 29 hari bulan Safar, tahun ke-11 Hijrah. Pada hari Isnin, Rasulullah SAW menyaksikan jenazah di kubur Baqi'. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Baginda SAW terasa sakit di kepala dan dihinggapi demam yang bertambah panas. Walaupun demikian, Baginda terus bersolat dalam keadaan sakit selama 11 hari. Apabila sakitnya bertambah, Rasulullah SAW memohon keizinan daripada Ummahatul Mukminin, para isteri radhiyallahu anhunna, agar menetap di satu tempat sahaja kerana keuzuran. Ummahatul Mukminin menyerahkannya kepada Baginda untuk memilih mana-mana tempat yang Baginda suka. Maka Baginda SAW memilih di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dipapah oleh menantunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu karramallahu wajhah dan sepupunya Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, dalam keadaan berbaluk kepala ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini peristiwa sakit. Rasulullah SAW mengadu sakit kepala dan bersabda secara bergurau. Bergurau pada Aisyah. Nabi kata, wa ma'alaiki law muttu qabli faqumtu alaiki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Apakah pendapatmu kalau engkau mati sebelumku? Nescaya aku mengendalikan urusan jenazahmu. Aku mengapanmu, lalu aku bersolat ke atas jenazahmu, dan aku mengumikanmu. Nabi kata, bergurau. Mukminin Aisyah radhiyallahu menjawab secara bergurau juga, secara menunjukkan cemburu ke kasih suaminya pada suaminya Muhammad SAW. Sentiasa disinya. Wallahi, Aisyah kata, laka'anni bika law fa'altu dhalik laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ihda nisa'ik. Demi Allah, seolah-olah kalau engkau melakukan begitu, engkau kembali ke rumahku, lalu bersama di dalamnya bersama dengan salah seorang dari kalangan isteri-isterimu. Aisyah kata. Aisyah bergurau. Boleh kena isi lain pula lah. Bila sihat ni, setelah diam, tidak menjawab. Ini di saat-saat dia uzur. Dia pergi ke masjid lagi, dan akhirnya dia minta dengan isteri dia supaya duduk di satu rumah saja. Bilik Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar menjadi imam. Setelah dirasa terlalu uzur dan tidak berupaya ke masjid, maka Rasulullah mengarahkan supaya Abu Bakar radhiyallahu an mengimamkan salat berjamaah. Lalu dia suruh Abu Bakar jadi imam, ganti dia. Tak pergi masjid kerana terlalu uzur. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar seorang yang lembut hati. Apabila ia berada di tempatmu, ia menangis kerana sedih dan tidak boleh mengimamkan orang ramai. Aisyah kata, ayuh dia Abu Bakar ni hati lembut. Kalau dia jadi imam, dia menangis. Tak boleh, ganti orang lain lah. Dia menangis tengah semayam. Sabda Rasulullah SAW, inna kunna sawahibu Yusuf, murru Abu Bakrin, fal yusalli bin nas. Kamu semua laksana perempuan-perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar supaya bersolat mengimamkan orang ramai. Nabi keras suruh Abu Bakar jadi imam. Tak layan rayuan isteri Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum wafat. Hari Rabu 5 hari sebelum wafat. Kepanasan jasad Rasulullah meningkat tinggi sehingga pitam. Lalu diperintah supaya disiram ke atas jasadnya 7 kali dengan air daripada beberapa telaga. Setelah terasa agak ringan, Rasulullah SAW keluar ke masjid dalam keadaan kepala berbalut. Lalu naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah. Demam dia makin panas sehingga pitam. Lalu disuruh mandi dengan air daripada beberapa telaga. Ambil daripada telaga banyak. Kerana Nabi penuh kena sihir. Nabi pula penuh kena racun. Kesan-kesan tu ada pada Nabi SAW.
Jadi dia suruh ambil daripada telaga yang banyak untuk jadi ubat. Dan memang air bercampur dengan tanah ni jadi ubat. Dan mandi. Segar sikit. Lalu naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah dengan bersabda orang ramai yang mengelilinginya. La'natullah, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid, di mana bersolat menyembahnya. Ini wasiat, jangan sembah kubur aku. Ini nabi, ini orang Yahudi kerja. Seterusnya baginda bersabda lagi, la tattakhdu qabri wathanan yu'bad. Janganlah kamu jadikan kuburku berhala yang dia sembah. Jangan sembah kubur aku. Dan meneruskan sabdanya dengan mendedahkan diri untuk dihukum. Man kuntu jaladtu lahu zahra, fahada zahri falyastaqid minhu. Wa man kuntu syatamtu lahu arda, fahada ardi falyastaqid minhu. Sesiapa yang aku telah pukul belakangnya, maka ini dia belakangku, sila balas. Barang siapa yang aku cerca marwahnya, ini dia marwahku, sila balas. Ni minta maaf lah kalau ada aku buat silap, balas sekarang. Sedunia ni. Kalau aku pukul balas. Kalau aku jatuhkan marwah, balas pada aku. Kemudian turun dari mimbar dan bersalat zuhur. Kemudian kembali semula ke atas mimbar dan mengulangi sabdanya. Dan beberapa perkara lain. Seorang yang hadir berkata, saya ada mempunyai 3 dirham di sisi Rasulullah SAW yang belum dijelaskan. Orang tu kata, ada 3 dirham nak bagi saya. Nabi tak bagi lagi. Dan lagi. Ada orang yang begitu. Lalu baginda bersabda, wahai Al-Fadhal, berikan kepadanya. Suruh pupu dia bayar. Kemudian meneruskan sabdanya yang merupakan wasiat. Usikum bil ansar, fa innahu karsi wa aibi, wa qad qadaw alladhi alaihim, wa baqiya alladhi lahum, faqbadu min mahsanihim, wa tajawazu an masiihim. Aku berpesan kepada kamu berlaku baik terhadap golongan Ansar. Mereka adalah yang sangat rapat denganku. Lagi amanah, mereka telah menunaikan tanggungjawab mereka. Dan masih ada hak yang menjadi milik mereka yang wajib ditunaikan. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkan kesilapan mereka. Pesan sahabat dia supaya menghormati golongan Ansar, iaitu penduduk Madinah, yang menyokong perjuangan dia, orang Madinah, yang berbaiat, yang sanggup mati dengan Nabi. Walaupun mereka bukan keluarga Nabi, tapi mereka adalah orang yang setia pada Nabi. Serah tanah air, serah harta, serah jiwa raganya untuk mempertahankan Islam. Oleh kerana itu, kalau mereka buat salah, maafkan mereka. Terima kebaikan mereka. Mengikut satu riwayat yang lain, ditambah dengan bersabda, innal ladhina yakthurun, innan nasa yakthurun, wa taqillul ansar, hatta yakunu kal milh ta'am. Faman walla minkum amran yadurru fi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min mahsanihim wa yatajawaz an musiihim. Artinya, manusia itu bertambah ramai, tetapi golongan Ansar menjadi sedikit, sehingga mereka laksana garam di dalam makanan. Maka siapa dalam kalangan kamu dilantik mengendalikan urusan memimpin, seorang dari kalangan Ansar, melakukan perkara yang mudarat buruk atau memberi manfaat baik, maka terimalah kebaikan mereka dan maafkan kejahatan mereka. Kalau Ansar dilantik jadi pemimpin, jadi apa, kalau buat salah, maafkan, Nabi kata. Kemudian baginda meneruskan sabdanya, in abdan khayyarallahu an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indah fakhtara ma indah. Sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang memberi pilihan, yang diberi pilihan kepadanya, diberi pilihan. Ada hamba yang Allah memberi pilihan, memberi pun boleh juga. Sungguhnya ada seorang hamba yang Allah memberi pilihan kepadanya, sama ada dikurniakan kesenangan dunia atau yang ada di sisinya, meninggal dunia, maka ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Dia lah ada beritahu nama dia. Ada orang yang Allah beri tawaran, sama ada nak ada si aku atau nak tinggal dunia ni. Aku pilih Allah, aku tinggal dunia. Abu mendengar ucapan Abu Bakar menangis dan berkata,
Wahai Rasulullah, kami bersedia menebusmu dengan ibu bapa kami, Nabi kata. Wahai Rasulullah, kami sanggup tukar kami dengan Rasulullah. Biar kami yang mati dulu. Rasulullah ada lagi. Begitulah maksudnya. Rasulullah bersabda, ala risli ya Abu Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhatu Abu Bakrin khalila, walakinna ikhwatul islami wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa bab Abi Bakrin. Berhentilah wahai Abu Bakar, jangan menangis. Kalau aku mengambil teman tersayang selain Tuhanku, nescaya aku jadikan Bakar teman tersayangku, tetapi sekadar persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tiada tinggal lagi pintu masjid ini, malaikat ditutup, malaikat pintu Abu Bakar. Menunjukkan Allah Ta'ala sentiasa membuka kebajikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hari yang keempat. Wallahu a'lam. Sama-sama lagi. Hari yang keempat. Hari Khamis hanya 4 hari belum wafat. Keadaan Rasulullah SAW bertambah tenat. Sehingga baginda bersabda, halummu aktubu lakum kitaban lam tadillu ba'dah. Sila cepat. Aku akan perintah. Aku akan tuliskan untuk kamu. Aku akan tuliskan untuk kamu surat yang menjadi kamu tidak sesat selepasku. Nabi suruh buat satu surat. Tulis apa aku nak pesan. Dalam keadaan yang makin tenang. Terhenti sabdanya. Di masa itu Umar radhiyallahu berada di sisinya dan berkata salam dalam keadaan kesakitan. Di sisi kamu sudah ada Al-Quran. Cukuplah untuk kamu kitab Allah itu. Kata Sayyidina Umar. Para ulama meriwayatkan 3 wasiat akhir baginda SAW, iaitu yang pertama, keluarkan Yahudi, Nasrani dan musyrikin dari semenanjung Arab. Maknanya orang Yahudi, orang musyrikin, Kristian tak boleh bermukim di semenanjung Arab. Semenanjung Arab ni ialah melepasi Arab Saudi, negeri-negeri Teluk yang ada pada hari ini. Jadi bila negeri-negeri ini membenarkan orang bukan Islam bermukim, menetap, buat rumah ibadat pula, ini sudah melanggar wasiat Nabi SAW. Itu antara tanda akhir zaman. Tanda akhir sudah berlaku. Di mana orang Arab benar buat kuil, buat macam-macam. Mula-mula ambil pekerja-pekerja bukan Islam, bekerja semenanjung Arab, kemudian menetap, buat rumah ibadat pula. Rumah ibadat Yahudi ada, gereja pun ada, kuil pun ada. Ini sudah melanggar apa yang Nabi pesan. Yang kedua, benarkan rombongan datang seperti biasa. Rombongan datang tak apa, mukim tak boleh. Terdapat kekhilafan. Ada yang menyatakan berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah. Yang ketiga ni, ada yang menyatakan laksanakan penghantaran tentera yang dikutip oleh Usama. Ada yang menyatakan ingat jangan tinggal bersalat dan berlaku baik terhadap hamba. Yang ketiga ni ada khilaf ulama. 3 perkara ni. Hak 2 perkara tu tak ada khilaf lagi. Iaitulah yang pertama, keluarkan Yahudi dan musyrikin dari semenanjung Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, rombongan boleh datang, jumpa. Boleh diizinkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, khilaf ulama. Di hari ini Rasulullah SAW bersalat juga di masjid. Sehingga salat maghrib dengan membaca surah Al-Mursalat. Al-Mursalat. Itu bukan Al-Mursalat. Al-Mursalat. Apabila tiba waktu Isya, keadaan baginda semakin tenang sehingga pitam beberapa kali dan baginda terus bertanya, adakah orang ramai telah bersolat? Mereka menunggu juga sehingga beberapa kali pitam. Akhirnya memerintah Abu Bakar mengimamkan salat Isya. Bakar imamkan salat Isya. Di sini ada satu perkara yang berkait dengan hukum. Diriwayatkan satu masa dia mari dalam keadaan Abu Bakar jadi imam. Jadi bila Bakar tengok Nabi mari, Bakar undur ke belakang suruh Nabi jadi imam. Nabi isyarat, Bakar undur juga. Ini timbul khilaf ulama. Adakah boleh seseorang itu tengah sembahyang nak ikut imam? Dia tengah sembahyang, munfarid. Dia sembahyang seorang, mari saya imam, sembahyang jemaah. Terus dia ikut imam tanpa memulakan niatnya. Ada ulama membolehkan berdasarkan kepada
peristiwa ini. Ada ulama kata tak boleh. Dia kena habis sembahyang dulu, lepas tu barulah ikut imam. Ini terdapat khilaf hukum. Ini wallahu alam. 2 dan 1 hari sebelum wafat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim ma tukhfi sudurhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykumul anamila minal ghayz qul mutu bighayzikum inna allaha 'alimun bi dhati sudur. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a inna allaha bima ya'maluna muhit. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan. Itu jika kamu mahu memahaminya. Awaslah, kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka, sedang mereka tidak suka kepada kamu. Kamu juga beriman kepada segala kitab Allah, sedang mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata kami beriman. Tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah kepada kamu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, maka mereka yang demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Dan jika kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu bahawa amalan-amalan orang kafir tak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang baik, sumbangan harta benda yang mereka sumbangkan sebanyak mana sekalipun, laksana habuk yang ditiup oleh angin, tak lekat, hilang begitu sahaja. Atau melaksana tanaman yang dibakar hangus, jadi abu, ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah tidak zalim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dalam ayat kita baca pada hari ini, jangan kita letakkan orang yang tak ada iman, sama ada orang kafir ataupun orang munafik. Yang ada tanda-tanda munafik, jadi orang dalam perjuangan kita. Hidup dalam masyarakat tak apa. Nak letak dalam, ajak mesyuarat sama, bincang hal-hal penting, hal jamaah, jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang yang bukan kalangan kamu sama ada kafir atau orang munafik, rakan-rakan yang diberi kepercayaan, diberi tahu rahsia kamu. Kamu jadikan mereka pemimpin
kamu jadikan mereka orang yang dipercayai dalam urusan kamu. Jangan la ya'lunakum khabala. Di mana mereka ini tak henti-henti. Tak putus-putus melakukan perkara keburukan terhadap kamu. Mereka tak akan bawa kebaikan pada kamu sekali-kali. Tak ada niat dalam diri mereka untuk buat baik pada kamu. Waddu ma'anitum. Waddu ma'anibtum. Mereka bercita-cita perkara yang menyusahkan kamu, yang mendatangkan mudarat pada kamu. Ini kemahuan mereka, bukan nak menyenangkan kamu. Nak susahkan kamu saja. Qad balatil baghla'u min afwahim. Kadang-kadang zahir tanda-tanda kemarahan di mulut-mulut mereka, cakap-cakap mereka. Kadang-kadang mereka terlepas cakap, menyindir. Tuhan jadikan mereka terlepas cakap. Menyindir menunjukkan kata-kata yang mereka tak ikhlas pada mereka, kepada kita. Kata-kata yang berpihak pada musuh, bukan pada kita. Melakukan ucapan-ucapan propaganda yang melemahkan kita. Ini kerja mereka. Bukan menolong kata, tidak. Itu zahir kata-kata mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang sembunyi dalam hati mereka lebih berat lagi, Tuhan kata. Dalam hati mereka teruk, pada mereka cakap lagi. Oleh itu jangan kamu percaya pada mereka. Kalau mereka boleh keluar kata-kata yang menyusahkan kamu, apa yang ada dalam hati mereka lebih lagi menyusahkan kamu. Qad bayyana lakumul ayat. Sesungguhnya kami telah nyatakan kepada kamu akan tanda-tanda keterangan-keterangan wajibnya seseorang itu ikhlas terhadap agama. Iman itu mesti ikhlas terhadap agama. Kalau orang tak ikhlas terhadap agama, iman dia tak betul. Menunjukkan ragu terhadap Islam, iman dia tak betul. Kami telah terang kepada kamu. In kuntum ta'qilun, kalau kamu ni orang berakal, patut ertilah. Fahamlah, jangan beri kepercayaan kepada mereka yang seperti ini. Jangan letak dalam. Letak dalam. Letak di luar lah. Mudah-mudahan mereka berubah jadi baik. Belum mereka jadi baik, tak ada tanda-tanda baik, letak dalam selalu. Ini tak boleh. Ini tak kena. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Apalah kamu ini? Kamu tak sedar ke? Mereka ini, kamu sayang kepada mereka. Dan mereka tidak sayang pada kamu. Mau tunjuk sayang pada mereka. Mereka tak sayang sikit pun pada kamu. Bagaimana boleh berlaku begitu? Kerana mereka sentiasa mahu memudaratkan kamu, bukan mendatangkan manfaat pada kamu. Ini perangai mereka. Bagaimanalah kamu boleh percaya pada mereka ini? Tuhan kata, wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kamu beriman berkitab semuanya. Kamu percaya pada kitab, pada Quran. Dan kitab-kitab zaman dulu, kamu percaya belaka. Tetapi mereka ini tak percaya kitab. Tak percaya Quran. Bahkan tak percaya pada kitab-kitab mereka sendiri. Ini perangai mereka. Sebahagian kitab mereka percaya, sebahagian kitab tak percaya. Wa idza laqukum qalu amanna. Dan apabila mereka itu bertemu dengan kamu, mereka berkata kami beriman. Ini puak munafik. Puak munafik ini terus berkata kami Islam juga. Kami beriman juga. Kami pun berjuang Islam juga. Banyak kamu lah. Kami sokong tapi duduk belakang. Sokong di dalam. Sokong mana tahu dalam. Ramah lah bercakap luar ni. Kami sokong di dalam. Kita tak tahu hal dalam ni. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaid. Apabila mereka menyembunyikan diri daripada kamu, jauh daripada kamu, mereka menggigit jari marah pada kamu. Ini mereka. Sebenarnya mereka musuh kamu. Sangat marah pada kamu. Kalau di luar pada kamu, mereka gigit jari, geram pada kamu. Nak marah pada kamu ni sampai gigit jari. Qul mutu bi ghaidikum. Katakanlah matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Kata mereka. Matilah, mapuhlah kamu dengan kemarahan kamu itu. Mau marah, marahlah biar mapuh. Biar mati dengan kemarahan itu. Gigit jari, biar mati. Innallaha alimun bidzatis sudur.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Iman tu dalam hati. Kita tak tahu. Ini serah pada Allah Ta'ala. Ya, bila Allah Ta'ala sebut mereka yang iman dia tak jelas, tak nyata ni, sama ada tanda-tanda dia, dia seorang munafik, ataupun jelas dia ni kafir, tapi tunjuk sama dengan kita juga, jangan letak dalam. Tak boleh letak dalam. Letak di luar dah. Dia beri pandangan, buat dengan pakar belaka. Kena siasat dulu. Kena siasat dulu. Jaga-jaga baik. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Jika kebaikan mengenai kamu, satu keburukan pada mereka. Ini sikap mereka. Kalau kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan makmur, dalam keadaan senang, ini menyakitkan hati mereka. Memburukkan mereka. Menyusahkan mereka. Kalau kita orang Islam ni susah, keadaan baik, dia sangat sedih, sangat tak sedap. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu ditimpa keburukan, mereka sangat gembira. Bila Nabi ditimpa perang Uhud, kemalangan, suka dia sorok. Aku kata dah. Bila orang Islam tewas dalam peperangan, aku kata dah. Ini Allah Ta'ala nak uji sebenarnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan Islam ni di atas. Kadang-kadang Islam ni di bawah. Orang yang iman dia betul, Islam di atas, Islam di bawah, tetap bersama dengan Islam. Tetapi orang yang iman dia tak betul, bila Islam duduk di atas, tunjuk dia kuat. Bila Islam duduk di bawah, dia lompat naik ke atas lalu, lari. Ini perangai mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika sekiranya kamu bersabar menghadapi telatah-telatah mereka, wa tattaqu, dan bertakwa pada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tak memudarat sedikit pun tipu daya mereka. Jangan bimbang. Allah Ta'ala suruh kita bersabar menghadapi mereka ini, kerana tujuan kita nak menyelamatkan manusia apa ramai mungkin. Biar orang masuk Islam apa ramai mungkin. Dengan sebab itu kita digalakkan berdamai dengan orang bukan Islam. Galak berdamai. Belajar damai, kita damai. Dia nak tipu, Allah Ta'ala tolong kita. Dia tunjuk baik, tak apa. Kita mengadakan baik. Tapi jangan buh dalam. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka sedar dan insaf. Supaya mereka dengar apa dia Islam. Dengan sebab itu orang munafik tak dihalau daripada masjid. Dengar Nabi khutbah tak dihambat. Orang tahu dia orang munafik. Biar dia dengar khutbah, dia dengar ucapan. Dan ada yang berubah. Walaupun sebahagian besar tak berubah. Golongan ahli kitab ni ada yang masuk Islam. Dan ada yang terus dalam keadaan kafir, menyusun bala tentera untuk menentang Islam. Ada. Kalau kamu sabar, kamu bertakwa pada Allah Ta'ala, tidak melampau menghadapi mereka, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak memberi mudarat pada kamu sedikit pun. Allah Ta'ala akan jaga kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kamu kerjakan sangat mengetahui. Bukan saja mengetahui perkara yang zahir, bahkan mengetahui perkara yang batin. Bukan saja Allah Ta'ala tahu amalan-amalan mereka yang zahir, kita tahu zahir je. Tapi Allah Ta'ala tahu yang batin. Niat buruk mereka diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mesti memelihara agama, memelihara Islam ni. Jangan takut. Tanggungjawab kita ialah menyampaikan mesej dakwah. Ajak orang bersama dengan Islam. Dia jahat, kita kena sabar banyak, bertakwa. Wallahu a'lam.